Tanpa ku sedari air mataku mengalir. Episod terakhir semua nangis sekali. Dah episod akhir mat. Dah habis dah. Dah balik lah. Belum. Baru datang. Oh, baru start lah, Mat. Selamat datang. Selamat datang ke episod terakhir edisi Ramadan. Nak kekek lah tu. Alah. Tak kekek lagi dah. Dah episod terakhir ni Ustaz kita nak tanya apa, Puan? Soalan-soalan yang pasal makan. Pasal makan? Ya, Yalah, saya- raya kita banyak makan kan Ustaz kan? Takut tersalah pakai apa ni? Ingredient yang salah. Boleh tak kita makan makanan yang ada logo Kosher food. Kosher. Ya, kosher. Yeah. Kosher. Biasanya kita akan kaitkan dengan ayat dalam Al-Quran. Allah sebutkan wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan orang-orang ahli kitab ini halal bagi kamu dan juga makanan kamu halal bagi mereka. So bila kita lihat ayat ini, dia ada sebut tentang ahlul kitab lah, orang ahli kitab. So bila kita nak kena lihat tentang masalah makanan kosher food ini, kita rujuk semula kepada apa definisi ahlu kitab. Ahlu kitab ni dalam Al-Quran dikenali sebagai orang yang ada kitab samawi lah, yang kitab diturunkan daripada langit. Contohnya Nabi Musa diturunkan Taurat, kan? Nabi Isa diturunkan Injil. So pada asalnya itu datang daripada Allah, tetapi dah berlaku perubahan, pertukaran. Sebab itu kita umat Islam, kita tak berpegang pada Taurat atau Injil, tapi kita hanya berpegang pada Al-Quran. Walau bagaimanapun tak boleh kita nafikan, mungkin ada beberapa syariat mereka yang sama dengan syariat kita sebagai umat Islam. Sebab tu kita boleh lihat, kalau kita belajar perbezaan antara agama Yahudi, Nasrani, Islam, ada persamaan dan ada perbezaan jugalah. Cuma dari sudut makanan ini, di situlah yang Allah beritahu kepada kita bahawa kita boleh makan makanan ahlul kitab, kerana apabila mereka sembelih binatang itu, dia sembelih dengan cara yang sama dengan orang Islam. Tapi dalam masa yang sama, kosher itu bila diberikan macam logo lah, kita katakan logo kosher, dicap sebagai halal bagi orang Yahudi. Proses pensijilan kosher tu dia tak sama dengan proses pensijilan halal. Jadi yang boleh saya rumuskan, ini panduannya sebenarnya ada dalam Muslim SG lah, dia beritahu kepada kita tak semua makanan yang kosher itu halal, tapi mungkin ada juga yang halal yang boleh dimakan. Jadi bermaknanya perlu hati-hati apabila kita nak memilih makanan yang kosher ni lah. Cuma panduannya, lagi sekali panduannya. Panduan guys. Panduan. Keperluan. Ya, betul, keperluannya juga. Kita bila hidup dekat negara yang ada banyak makanan halal, jadi kita pilih yang halal lah. Yang jelas kita tahu halalnya, baiknya. So dari situ kita akan dapat pastikan yang kita buat pemilihan yang selamat untuk diri kita, kan? Yang selalu jadi keperluan untuk orang pilih makanan kosher adalah bila mereka pergi luar negeri, negara Arab lah sebagai contoh, kan, yang mungkin ada makanan-makanan kosher. Jadi dari situ bila ada keperluan untuk makan makanan kosher, penilaian itu perlu dibuatlah dengan menggunakan kebijaksanaan. So kalau kita lihat dan kita nilai kosher itu bahannya ada yang mengandungi alkohol dan sebagainya, jadi itu yang menyebabkan kita tak boleh makan makanan tersebut. Sebab itu kita tak boleh terus kategoriskan umum kosher tu maknanya halal. Tak, dia tak seperti itu. Ada yang kosher mungkin halal, ada yang mungkin tidak. Jadi itu yang kita nak kena hati-hati. Tetapi selagi mana kita boleh pilih makanan yang halal, pilihlah makanan yang halal dulu. So yang actually ada jugalah makanan kosher tu yang ada alkohol. Yes. Sebab kalau saya boleh tambah satu contoh, baru teringat, zaman Nabi SAW, Nabi sendiri pernah diberi daging oleh seorang wanita Yahudi. Dan Nabi makan daging tu sampai Nabi terkena racun. So memang wanita ini berniat jahat lah, nak meracuni Nabi. Dan bila Nabi terima daging tu daripada orang Yahudi, Nabi makan, itu tandanya apa? Artinya kita boleh makan apa yang cara penyembelihan ataupun makanan yang disediakan oleh orang Yahudi yang dikenali sebagai ahlul kitab. Tapi kalau kita nak go in tentang definisi ahlul kitab, panjanglah ceritanya. Cuma yang saya boleh rumuskan, ada yang katakan bahawa ahlul kitab ini adalah golongan yang daripada keturunan Nabi Yaqub ke bawah. Bani Israel lah kita katakan. So siapa yang keturunan Bani Yaqub,
agama Yahudi, mereka inilah dalam golongan ahlul kitab. Ini pendapat yang pertama. Jadi kalau orang tu orang Yahudi tapi dia bukan dalam keturunan Bani Israel ataupun keturunan Nabi Yaqub, artinya dia bukan ahlul kitab. Itu pendapat yang pertama. Tapi kalau pendapat yang kedua, dia katakan umum. Sesiapa sahaja orang Yahudi, dia keturunan Nabi Yaqub ke bukan, dia dikenali sebagai ahlul kitab. Jadi bila ada perbezaan di situ, mungkin ada pendapat yang berbeza juga nak menilai sama ada makanan kosher yang disediakan oleh ahlul kitab itu kita boleh makan ataupun tidak. Jadi ada penafsiran ataupun perbincangan yang mendalam dalam isu ahlul kitab ini, dan juga kita perlu pastikan kita faham dan kita ikut panduan yang betul lah. So kalau kita sebagai umat Islam, bila kita rujuk semula tentang isu pemakanan, saya yakin kalau di Singapura ni dah jelas lah apa yang halal, ada yang logo halal dan sebagainya. Tapi mungkin saya boleh tambah sedikit luar daripada kosher. Kalau makanan itu ataupun kedai itu tak ada sijil halal, boleh tak kita makan? Dia macam ada fine line lah tu kan? Kau dah was-was nak makan dia? Tapi kalau yang tak ada sijil halal tu maknanya haram ke terus? Saya cakap tak. So di situ kita nak kena gunakan kebijaksanaan macam mana kita menilai. Sama juga dengan makanan kosher ni yang kita nampak. Bila keperluannya, dan kalau kita nak makan, bagaimana makanan itu ada kandungan bahan-bahan alkohol dan sebagainya. Jadi kalau dari sudut halal tak halal di Singapura, kedai yang ada sijil halal jelas kita boleh makan. Tapi kalau kedai itu kedai Melayu, dia memang kita tahu cara masaknya orang Melayu, tapi tak ada sijil halal, boleh tak kita makan? Kalau saya cakap boleh? Boleh lah. Boleh. Kau takut kan nak soal? Kau takut nak jawab? Takut nak jawab Ustaz? Dia takut. Takut salah jawab. Orang menonton. Salah jawab kan. Boleh. So boleh. Orang Melayu yang sediakan, tak perlu pun nak dapat sijil halal sebab gerainya dah gerai orang Melayu. So bila kita nampak secara zahir, dan kita harapkan orang Melayu tu amanah lah. Bila dia sediakan makan tu, jangan ada ataupun gunakan ingredient-ingredient yang haram lah. So dari situ ada kepercayaan dan kita boleh makan walaupun tak ada sijil halal. Tapi kalau kedai yang bukan Melayu ataupun brand makanan yang bukan Melayu punya, dan tak ada logo halal, tak ada sijil halal, itu yang kita nak kena gunakan kebijaksanaan. And satu caranya adalah kita research. Kita check apa ingredient dia, cara masaknya, dan kita boleh tanya orang kedai juga, ni makanan ni halal ke tidak. Kat Singapura saya kira banyak lah, especially dalam minuman, bubble tea dan sebagainya. Itu semua perlu kita pastikan. Bubble tea dan sebagainya, Kita pastikan kita research dulu apa ingredient dia, kemudian baru kita boleh tentukan sama ada kita boleh makan ataupun tidak lah. So kira kalau nampak tukang masak Melayu je tak semestinya boleh makan Mana tahu bos di Cina, kita tak tahu. Betul. Kan? Ingat. Betul tak? Menggunakan kebijaksanaan kalau nak beli air bubble tea, aiskrim, coklat. Keperluan guys. Okay? Perlu nak makan coklat. Tapi Ikut keperluan. sekarang coklat kita tak tahu halal tak halal apa. Boleh makan. So kalau kat Singapura ni macam Ustaz cakap, banyak kedai halal. Tak payah sibuk nak cari kosher food. Tak ada senang makanan halal je lah makan. Makan kosher lah apa dah makan halal. Marah nak raya ni. Maaf. So macam Ustaz cakap tadi, kalau pergi negeri macam negeri Arab gitu, barulah kalau susah ke apa dia kita cari kosher food. Tapi again, tak semua yang kita boleh makan. Gunakan kebijaksanaan, keperluan, panduan, ketahuan. Betul. Soalan yang kedua boleh? So kenapa kita tak boleh makan binatang yang Hidup dalam dua alam? dua alam. Diberitahu kepada kita yang binatang-binatang seperti ini dia kotor, dia ada racun, so tak sesuai untuk dimakan. So pastinya ada hikmah kenapa ia dilarang, dan itulah hikmah yang disebutkan tadi lah, supaya kita jaga kesihatan kita, keselamatan kita. Itu yang lebih utama lah yang kita perlu berikan perhatian. So tentang makanan dua alam ini, contohnya seperti ular ataupun katak, buaya, ada larangannya juga. Tapi tak dinafikan ada ulama yang berbeza pendapat juga. Cuma kebiasaannya kita akan ikut kepada pendapat yang mengatakan tidak dibolehkanlah untuk kita makan sebab ianya ada racun dan kotor dan tidak selamat untuk kita. Tapi kalau
orang tanya tentang ketam pula Ni especially ketam. sekarang. Kawan saya belakang kamera tu ada juga. Dia tanya tentang ketam. Ketam bunga, ketam batu, ketam tembok, ketam langit. Batu-bata. Ketam secara umumnya yang saya boleh kongsikan, dia dikategorikan sebagai binatang laut. Walaupun dia boleh hidup dekat darat, tapi secara umumnya dikatakan yang ketam ni tak boleh tahan lama dekat darat. So kalau dia tak tahan lama, maknanya dia punya tempat yang dia biasa akan ada di dalamnya dekat laut. So bila dia keluar, dia akan patah balik. Dia keluar, dia akan patah balik. So itu bukan maknanya dia binatang dua alam, tapi itu dikategorikan sebagai binatang laut. Kira-kira macam kita swimming, kita tak boleh swim. Kita nak cakap, kita bukan SpongeBob. Dolphin pun boleh makan lah. Dolphin dia keluar sekejap dia, lepas tu dia masuk balik. Keluar sekejap, dia masuk balik. Lain mak, tu kan dua alam. Tu 1.5. Kalau sotong boleh makan kan? Sotong mana ada jalan darat? Sotong yang tak apalah. Sotong great. So kalau dia macam dia tak tinggal dua alam 1.5. Ketam tu kira 1.5 lah Betul. Dia tak dua alam Dia sangat. tak boleh survive lama dekat darat. So dia nak kena patah balik kat laut juga. Jadi guys, ketam boleh makan. Any types Any types of ketam. Any type. So tak payah tanya-tanya lah kat pasar ni ketam apa. Ketam dia boleh makan makan. benda le. Tapi maybe yang saya boleh tekankan, ada perbezaan pendapat juga. Okay. Ada yang katakan tak boleh. So dari situ kita lihatlah mana yang kita jadikan sebagai panduan, dan saya kira kalau umumnya kita akan ikut kepada pendapat yang katakan dibolehkan lah, sebab dia dikategorikan sebagai makanan ataupun binatang laut. Tapi katak pun 1.5 kan? Tak ke? Tu kan? Katak tak tu lah. Katak dia secara jelas ada larangannya juga. Katak dengan buaya. Ini larangannya ada disebut secara jelas, kita tak boleh makan. Jadi ini dua binatang memang kategori yang special. Yang penting guna kebijaksanaan nak makan ketam. Dah boleh jadi ustaz lah. Alhamdulillah, Syukran. So kalau orang cakap kan, kita buat kerja delivery food and stuff like that kan, deliver barang-barang yang tak halal ataupun yang kita tak boleh pegang lah orang cakap kan. Itu consider kita bersubahat tak Ustaz? Kita lihat kepada situasi orang tersebut kan. Pastinya kita boleh datangkan first solution is sebaiknya dapat pekerjaan lain yang lagi kita pasti dapat jaga agama kita. Itu the first best solution lah yang kita boleh offer. Tapi kita nak kena lihat keadaan kehidupan kita pun, nak cari kerja mencabar. Mungkin orang tu tak ada qualification ataupun tak mampu nak cari pekerjaan yang lain. Pekerjaan pun terbatas. Jadi itulah yang dia harapkan untuk menyara kehidupan keluarga dia. So dari situ baru ada pertimbangan yang kedua. Kita beritahu kepada dia bahawa teruskan kerja juga kan. Takkan dia tak nak kerja, tak nak beri nafkah kepada keluarga kan. Teruskan kerja, tapi dalam masa yang sama ada pendapat mazhab yang lain, Hanafi, yang membolehkan situasi tersebut kan bila ada keperluan. Dan dalam masa yang sama kita lihat kepada kerja Grab tu sendiri, dia bukan tugas utama dia berkaitan dengan makanan haram, betul tak? Tugas utama dia hanya menghantar. Beza dengan orang yang kerja dekat kedai arak sebagai contoh. Memang kerja tempat arak, serve arak ataupun jual arak dan sebagainya. Itu memang tempat tu dah tak boleh lah kan. Tapi Grab itu kerja utamanya adalah menghantar makanan. Jadi secara tak sengaja kalau dapat order yang makanan tak halal, itu hanya menjadi tugasan yang perlu dijalankan. So dalam situasi tersebut, dia boleh teruskan pekerjaannya selagi mana dia tak ada peluang nak cari kerja lain. Tetapi bila tiba masanya dia dapat peluang cari kerja yang lebih baik ataupun ditawarkan dengan pekerjaan yang lebih sesuai, so di situlah dia nak kena usahakan untuk dia selamatkan agama dan tinggalkan pekerjaan yang lama. So dia tak ada dalam kategori subahat lah Ustaz Mungkin ada orang katakan sedemikian. Tapi kalau kita lihat kepada konteks, kalau kita kata seperti itu kepada orang yang kerja Grab, bagaimana perasaan dia kan? Maksud duit aku ni duit syubhat ke selama ni aku kasih makan dekat keluarga and so on. So bila kita nak beri penjelasan pada orang yang bertanya tu, yalah kita nak kena be mindful dengan kita punya perkataan. So kita berikan semangat, kita berikan kata-kata yang positif, tapi dalam masa yang sama kita cuba dorong dia untuk usahakan cari pekerjaan yang lain yang lebih selamat lah, yang tak ada unsur-unsur syubhat. Untuk saya kerja Grab Food.
Kalau saya dapat order alkohol ni, saya reject je. Wow. Off je lah. Senang apa? Tapi kalau makanan Masa ada option apa? kalau makanan yang tak halal boleh hantar juga lah. Hantar. Betul, Hantar hantar. juga. Yes. Tapi saya dengar mungkin ada orang dia kejarkan insentif seorang kalau dapat banyak dalam Sebab Grab dia ada option. ya. GrabMart. Under GrabMart tu saya memang tutup. Dia akan dapat order hantar beer, liquor. Tutup je. Buat hantar GrabFood, Grab Express boleh pun. So ada choice. Adakah keperluan? Ya. Gunakan kebijaksanaan. Bijaksanaan ya kawan-kawan. Jangan So, jangan mentah-mentah. risau guys. Duit raya Ustaz. Oh dah sampai raya dah. Dah sampai raya tak sabar aku. Duduk dulu. Soalan belum habis. Adakah kita mesti kena kasih kat budak-budak ni atau tak? Bukanlah satu kewajipan, tetapi Nabi SAW menganjurkan kita untuk kita bersedekah, amalkan sikap memberi, dan Nabi sendiri suka menggembirakan anak-anak. Nabi berikan kepada mereka manis-manisan, gembirakan mereka. Jadi itu contoh yang boleh kita ikuti. Jadi dalam konteks kehidupan kita sekarang ini, antara platform yang ada adalah masa hari raya lah. Hari raya sahaja yang biasanya menjadi adat kita berikan duit. So duit itu boleh diibaratkan seperti kita sedekah, boleh diibaratkan seperti kita menggembirakan anak-anak. So digalakkan untuk kita lakukan, tapi tak sampai ke tahap wajib lah. So Tak kalau wajib. siapa tak buat, tak ada masalah lah. Terima kasih. Sebentar. So kalau orang tu macam orang yang tak mampu and all that, diorang kalau tak kasih pun tak apa kan? Tak apa. Saya tak mampu Ustaz. Tu. Saya mampu. InsyaAllah saya mampu. Riak pula ada kau. Aku mampu. Bukan riak. InsyaAllah saya mampu. Betul. Orang jumpa dia minta je. Belum kerja minta je. Kalau mak bapak ni pakai duit raya anak-anaknya, salah ke tidak? So duit raya anak-anak ni kalau orang berikan, dia jadi hak anak-anak lah kan. Tapi daripada situ saya kira ibu ayah perlu buat pertimbangan tentang umur anak tu. So kalau anak tu masih kecil, bayi, bererti ibu ayah gunakan tapi untuk keperluan anaknya. Bukan untuk keperluan peribadi. Dengar tu. So bila anak tu membesar, ikut peringkat lah, ada peringkat darjah macam mana kita uruskan anak, kita masih lagi kawal penggunaan duit ataupun tidak, sampai ke tahap anak tu dah matang, dah boleh tahu nak belanja duit sendiri. Pastikan anak tu tahu jangan sampai memboros. So dari situlah baru ibu ayah boleh mula berikan kebebasan lah. Tapi tak salah untuk ibu ayah kawal. Yang penting kalau ibu ayah nak gunakan, dia gunakan untuk keperluan anak-anak. Keperluan. Ya. Jangan buat keperluan sendiri-sendiri. Anak beli raya ambil, beli rokok, beli makan sendiri jangan. Tak baik. Tak baik. Saya tak. So kalau macam Ustaz cakap tadi, kalau anak tengok umur. Kalau anak tu dah 20, dah 18 ke 17, mak dah pakai, pinjam sikit boleh? Itu tu Tapi umur apa tu, kalau bayi budak tu tak tahu. Tak Tapi tahu kalau lah. dah 17 apa? Mak pinjam sikit boleh? Boleh? Tak boleh? Tak boleh. Okay. Boleh tak Ustaz, kita hari raya pertama nak ziarah kubur? Pasal setengah orang cakap tak boleh, setengah orang cakap boleh. Setengah mana? Setengah mana? Saya boleh kongsikan ada dua pandangan lah. Betul apa you cakap kan. Kadang dengar ada kata boleh, ada kata tak boleh. So yang kata tak boleh tu disebabkan hari raya tu hari untuk kita bergembira, kita bersilaturahim. So kalau pergi ke kubur membawa kepada kesedihan, sebab tu pendapat pertama mengatakan tidak digalakkan lah untuk kita pergi ke kubur. Tapi ada pendapat kedua juga yang mengatakan harus. Harus tu artinya nak buat boleh, tak buat pun tak apa kan. So kalau nak buat dipersilakan, sebab tak ada larangan yang jelas dalam agama yang menghalang kita daripada pergi ke ziarah ke kubur pada hari raya. So biasanya kita berpandukan kepada nas lah, kita katakan panduan dalil-dalil daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi. So pendapat kedua ni kata tak ada nas ataupun ayat Quran, hadis yang jelas directly kata yang pagi hari raya ataupun hari raya pertama kita tak boleh pergi kubur. Jadi they take it as itu benda harus. So Ustaz cakap, elak pada kesedihan. Takkan pergi kubur happy-happy? Tak ada. Bukan gitu. Aku tanya Bukan je. gitu. Tapi kebanyakan kan hari raya pertama kan sedih, ada yang tak ada bapa, ada tak ada anak, anak meninggal ke apa. Dorang kubur lah. Nangis dulu, lepas tu gembira nanti. Tapi tak boleh, Ustaz cakap tak boleh nak elakkan kesedihan tu.
So salah lah kalau Ustaz, kalau kita sedih hari raya tu. Bukan salah, cuma elakkan lah daripada Elakkan. Tapi kalau kita minta maaf terus kita nampak orang nangis tu sedih tu Ustaz. Itu memang kita bermaaf-maafan di hari raya memang dianjurkan. Jadi kita Oh tu tak sedih tak apa? renungkan balik kesalahan kita, kesilapan kita, itu tak apalah. Yang penting bukan maknanya kita sedih berterusan. Ya, sedih tu waktu yang singkat je. Lepas tu kita dah okey balik. Raya salah satu problem tu. Macam siapa lah mak aku cakap nak balik lah Dapur dah salam, tapi sampai tengah ni lepas tu balik dapur. Tak keluar-keluar pintu. Oh, nangis. Macam Tapi keluar balik. kalau aku bilang lain. Ya. Satu nangis, semua nangis. Banyak dosa. Satu nangis, semua nangis. Dia macam zaman Sedar Ustaz diri lah, sedar diri. Ikut keperluan. Ingat, air raya minta maaf dengan aku banyak dosa dengan aku. Wow. Ha. Bukan kau jin? Tak. Orang tengok. Orang tengok. Orang tengok. Orang banyak tengok. Sampai masanya kita akhiri episod terakhir ini. Dan sebelum tu kita minta Ustaz Fuad lah untuk bacakan doa penutup. Jangan. Ha? Lagging. Lagi. Tak apa. Pakai wifi eh? Ustaz Zuhaili ada. Okey lah. Silakan Ustaz. Nak bawa pun boleh juga. Boleh? Lagi. Okay, InsyaAllah dengan kesempatan ini sama-sama kita menadah tangan, berdoa kepada Allah. Kita meminta kepadanya apa yang kita perlukan daripada kebaikan dan kita mengharapkan pengampunan daripadanya apabila kita dah melalui bulan Ramadan, perjuangan yang hebat, kita tarbiyah diri kita dengan ibadah, kita mengharapkan pengampunan, kita mengharapkan pembebasan daripada api neraka. Maka kita mengharapkan apabila Ramadan tinggalkan kita, keadaan kita bertambah baik lagi dari masa ke semasa, dan mudah-mudahan dengan ibadah yang dapat kita istiqamah lakukan di bulan Ramadan diteruskan juga di luar Ramadan, insya-Allah. Sekarang ini marilah kita menadah tangan meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan berkat rahmat-Mu yang sangat luas, kami memohon kepadamu agar Engkau merahmati kami dan juga keluarga kami. Bimbinglah kami ke jalan yang diredai oleh-Mu dan bantulah kami untuk terus istiqamah menjadi hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah lagi maha kaya, Engkau murahkanlah rezeki-rezeki kami. Anugerahkanlah kepada kami zuriat-zuriat yang soleh dan solehah yang dapat meneruskan legasi amalan kebaikan keluarga kami. Kurniakanlah kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup kami, dan terapkanlah kesabaran dan ketabahan dalam jiwa kami ketika menghadapi apa jua dugaan dan rintangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada di antara kami yang sakit, Engkau sembuhkanlah mereka. Sekiranya ada di antara kami yang telah pergi kembali kepadamu, Engkau ampunkanlah dosa-dosa mereka. Tempatkanlah mereka bersama dengan para anbiya, asyuhada, as-salihin di dalam syurga-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami keafiatan, kesejahteraan, keamanan, ketenangan, dan matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, Engkau terimalah segala amal ibadah kami yang telah kami usahakan sepanjang bulan Ramadan ini. Terimalah segala doa kami, solat kami, sujud kami, rukuk kami. Tiada daya dan upaya melainkan dengan kekuatan-Mu, ya Allah. Kami ini hamba-Mu yang lemah, yang lalai, yang leka, yang cuai.
kami mengharapkan pengampunan daripada-Mu, dan sekiranya Engkau tidak merahmati kami dan tidak mengampunkan kami, nescaya kami tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Mat, okey Mat? Apa dia? Okey? Ada tinggal kan orang-orang yang dah berlepas meninggal kan. Cara bapak aku, orang bapak aku tu. Okeylah, terima kasih Ustaz Zaidi yang bersama kita Terima kasih untuk Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. episod ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi mengundang. InsyaAllah mudah-mudahan ada peluang lagi ya. Ya, Kita jumpa lagi Jumpa insya-Allah insya-Allah. akan datang. Terima kasih kerana menonton episod ini yang terakhir. Yang terakhir. And, terima kasih Ustaz. Selamat menyambut Hari Raya guys. Selamat Hari Raya, guys. Selamat Hari Raya. Maaf saya dah batin kalau ada tersalah cakap tersinggung perasaan anda. Maafkanlah kami. Maafkan kami. Nanti aku betul juga. Terima kasih. Maafkan saya juga kalau saya tersalah kata. Terpekik-pekik. Maafkanlah saya ya. Tak ada apa-apa nak cakap Ustaz? Saya pun nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Mohon maaf sekiranya tersilap kata, terkasar bahasa. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan semuanya bermanfaat insya-Allah. InsyaAllah. Kalau terkasar bahasa kita apa Terkurang bahasa. Okay guys, thank you for watching. See you guys soon. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Hari Raya. Dun, 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 dun. Dah habis. Nanti cue lagu masuk. Dun, 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 dun. Halo. Hai selamat. Makilau call. Oh.